Orang ramai diminta tidak mempercayai berita yang tular mengenai kematian yang dilaporkan berlaku di Mina, Arab Saudi semalam. Lembaga Tabung Haji TH dalam kemas kini di Facebook menjelaskan ia adalah berita palsu. Semalam tersebar dua video yang melaporkan berlaku litar pintas di terowong di Mina sehingga menyebabkan kematian jemaah haji. Ia termasuk penyebaran video dari tragedi rembuhan yang sebenarnya berlaku pada tahun 2015. Dalam tragedi itu, lebih 1,000 jemaah dari 19 negara terkorban. Pengenalan berita palsu. Berita palsu merupakan sejenis kewartawanan kuning atau propaganda yang terdiri daripada penyebaran maklumat salah atau olok-olok secara sengaja melalui media akhbar tradisional, media penyiaran maupun media sosial dalam talian. Berita palsu disiarkan dengan niat untuk mengaburi mata ramai untuk mengaibkan pihak tertentu demi kepentingan kewangan atau politik sendiri. Selalunya menggunakan tajuk berita yang sensasi, tidak jujur atau direka semata-mata untuk mengalahkan pembacaan. Perkongsian dalam talian dan pendapatan klik internet yang mana ia adalah serupa dengan tajuk berita clickbait dan bergantung pada pendapatan iklan yang dijamin daripada kegiatan ini tanpa mengira kebenaran cerita yang disiarkan. Sikap mengambil mudah dan tidak bertanggungjawab pengguna media sosial akan menyumbang kepada tersebarnya berita palsu. Dengan adanya media elektronik, setiap berita palsu akan tersebar dan ditularkan dengan pantas. Seterusnya, tiada undang-undang. Oleh kerana itu, penyebaran berita palsu mudah disebar kerana penyebar tidak akan dikenakan sembarangan. Terdapat pelbagai kesan negatif dari berita dan maklumat palsu oleh pengguna kepada masyarakat. Antaranya mempengaruhi cara seseorang itu berfikir, bertindak dan menyelesaikan konflik tersebut. Hal ini berpunca kerana media massa sedikit sebanyak telah membawa masuk masyarakat ke suatu pola budaya baru dan mula menentukan fikiran mereka serta budaya perilaku masyarakat. Seterusnya, penyebaran berita palsu akan memberi impak negatif kepada minda masyarakat yang menyebabkan akan mudah panik dan menyalahkan kumpulan tertentu berdasarkan andaian mereka. Tambahan pula, kesan berita palsu dapat membuatkan seseorang itu murung dan pasrah akan diri sendiri. Hal ini akan mendorong seseorang itu untuk melakukan suatu perkara yang tidak dijangka seperti membunuh diri. Antara kesan negatif bahaya berita palsu terhadap negara ialah menjejaskan ketenteraman awam. Hal ini demikian kerana penyebaran berita dan maklumat palsu berkaitan dengan situasi ketidaktentuan kepada politik negara seperti pemilihan Perdana Menteri Malaysia yang baru disebabkan peletakan jawatan. Media sosial memainkan peranan dalam penyebaran maklumat yang tidak dapat ditentukan kesahihannya. Berita palsu perkara ini telah menyebabkan rakyat hilang keyakinan terhadap pemimpin negara dan menimbulkan pelbagai isu negatif dan sensitif sehingga terjadinya perpaduan negara terjejas. Selain itu, boleh menjejaskan keselamatan negara. Apabila media massa disalahgunakan dengan menyebabkan banyak maklumat dan berita tidak benar, akan menyebabkan sesebuah negara terancam oleh negara luar yang lebih berkuasa dengan mengetahui tentang kelemahan-kelemahan negara tersebut dan mengambil kesempatan. Oleh itu, sebagai rakyat yang beretika, kita tidak patut mempercayai berita palsu dan menjadi batu api sebaliknya haruslah menunggu berita yang telah sah diumumkan. Antara ciri-ciri berita palsu antaranya ialah tata bahasa salah, yang kedua ialah periksa tarikh, yang ketiga adalah tidak logik, yang keempat logo, yang kelima rujukan tidak tepat dan yang terakhir ialah jalan cerita menarik. Penerangan ciri-ciri berita palsu yang pertama iaitu tata bahasa salah. Wartawan ataupun organisasi profesional kebiasaannya tidak membuat kesilapan ejaan dan tata bahasa secara berulang. Yang kedua iaitu periksa tarikh. Artikel berita palsu berkemungkinan mengandungi garis masa yang tidak logik ataupun tarikh acara yang telah diubah. Yang ketiga iaitu tidak logik. Setengah masyarakat terlalu percaya maklumat sesabar yang tidak berdaftar. Oleh itu, masyarakat perlulah berhati-hati semasa membacanya. Yang keempat iaitu logo. Periksa sama ada logo organisasi yang digunakan dalam Malaysia sama seperti di laman web rasmi.
Yang kelima iaitu rujukan tidak tepat. Maklumat yang tidak dapat diterima akan kesahihannya yang boleh menyulitkan para pembaca untuk membacanya. Yang terakhir iaitu jalan cerita yang menarik. Maklumat yang tidak sahih biasanya ditepuk tambah oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk meraih tontonan umum. Berikut adalah langkah-langkah mengatasi berita palsu. Antaranya ialah perketatkan hukuman dan undang-undang seperti dipenjara atau bersama. Hukuman ini dikenakan bagi pesalah yang menyebarkan berita palsu. Seterusnya, pemantauan dalam alam cyber. Aktiviti penyebaran berita palsu harus dipantau oleh SKMM dengan kerjasama PDRM. Selain itu, bongkarkan berita palsu. Perkara ini boleh dilakukan oleh pengguna dan kerajaan. Sekiranya sesuatu berita itu palsu, kita sebagai pengguna haruslah mengelak daripada membairalkan perkara tersebut. Lampirkan berita dengan maklumat sahih. Dan akhir sekali, kaji sumbernya dengan menyelidik serta mencari kebenarannya terlebih dahulu sebelum menaik dan menyebarkan sesuatu berita yang tidak sahih. Hal ini penting dengan tujuan untuk mengelakkan berita palsu ini terus mengular. Assalamualaikum Kak. Apa pendapat Kak tentang bahaya berita palsu? Okey, berita palsu ni bahaya berita palsu. Kalau berita palsu ni kita akan sebabkan yang pertama kita tak boleh percayalah. Kena search dulu macam mana kita dapat berita tu. Lepas tu sebab sekarang zaman teknologi, so kita boleh Google, kita boleh tengok dekat social media ke nak tahu benda ni betul atau tak. So selepas kita search, kita dapat tahu benda ni betul, baru kita boleh share atau baru kita boleh percaya. Kalau tak boleh, kita tak boleh share dan tak percaya. So sebab bahayanya dia akan pengaruh orang lain lah untuk benda-benda yang tak betul, maklumat yang tak betul, terutama pada golongan orang tua, orang kemas semua lah. Okey Kak, terima kasih Kak. Itu je. Assalamualaikum Bang. Kenapa bro kata? Saya tanya ni, ada satu soalan saya tanya. Apa pandangan Abang tentang bahaya berita palsu dekat sosial media pada masa kini? Okey. Bahayanya ialah kita ni kalau bersebarkan berita palsu, pertama kali mungkin kita akan didenda lah. Denda tu bukannya sikit, mungkin besar jugalah. Dan nombor dua, boleh mengakibatkan kita keselamatan kita jugalah kan. Mungkin akan attack kita, mungkin ahli keluarga kita. Bagi tu kita akan boleh buat pecah belah sama-sama sendiri. Itu je lah. Terima kasih. Assalamualaikum Kak. Kita orang daripada Kuiksi nak tanya Kak, apakah tindakan akak jika akak selalu dapat berita palsu di media sosial? Apa tindakan akak kalau akak selalu dapat berita palsu lah kan? Okey, biasanya akak akan check dulu berita tu dekat tempat lain, betul tak betul. Jangan kita terus percaya dengan apa yang terus tersebar tu. Kita check dulu dekat tempat lain. Kita dapatkan maklumat dekat tempat lain sama ada benda tu betul tak betul, ada fakta ke tidak. Itu antara tindakan akak lah. Okay. Akhir kata, jelaslah bahawa berita palsu adalah perkara yang perlu dihindari bagi memastikan perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat. Ini supaya orang ramai mempunyai kesedaran tinggi bahawa perkongsian berita atau maklumat palsu bukan sahaja boleh mencecahkan reputasi individu atau pihak tertentu, malahan boleh memberi kesan kepada ekonomi, keselamatan dan keamanan negara.